Okey, kita mulalah untuk kelas hari ini. Amir dah Amir? Amir macam doa Amir? Ustaz Naim tak larat satu semua. Itu semua. Naim kan keluar. Ada dia. Naim dah Naim. Baru keluar. Nah, asal dia keluar. Tak. Tak pun. Tak apa. Tak. Dah perempuan lah macam doa ni. Syafiq macam doa ni. Tak apa, saya baca. Baca, okey. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah 'alaina hikmataka wa yashur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin. Okey. Terima kasih. Amin. Okey, hari ini kita sambung. Kita sambung kepada masa lagi ni sambungan pada tajuk haji lah. Yang sebelum ni kita biasa belajar lah. Ni bab 2 iaitu berkaitan dengan kita kata apa, niabah haji. Okey. Niabah haji ni juga nama lain dia orang panggil badal haji. Kan, ni punya istilah lah, badal haji, niabah haji, upah haji kan. Itu nama-nama yang kita biasa kita gunalah untuk dari segi agama pun guna, kadang-kadang masyarakat kita pun guna yang sama juga. Okey, dia ada 3 istilah biasanya. Niabah haji, badal haji ataupun upah haji. Ada 3 tu. Okey, hari ni kita akan belajarlah beberapa perkara. Saya ingat asal tajuk ni tak panjang sangat pun. Kita cubalah. Maksudnya secepat mungkin boleh habis kan, sebab kita mula lewat sikit hari ni. Antaranya yang pertama kita akan tengok pengertian niabah haji serta dalil dia. Okey, maksudnya apa dia niabah haji ni? Kan, dari segi dan juga dari segi dalil dia. Kemudian syarat niabah haji. Okey. Kemudian hukum pelaksanaan niabah haji menurut pandangan ulama. Okey. Kemudian kepentingan niabah haji dalam kehidupan. Okey. Oh, tu dia. Ni hantar dah kah? Cepatnya. Apa Nasuha dah hantar tu gambar. Ya, saya hantar tapi saya rasa macam tak ikut turutan lah. Saya tengok balik. Okey. Tak apalah, take time lah, bukan suruh buat lah ni pun. Nantilah lepas-lepas ni Ustaz kan nak guna sekarang. Nanti kamu free-free je lah kamu buat. Okey. Fokus dulu. Okey. Yang pertama kita tengok pengertian niabah haji. Okey. Syafiah dulu lah baca. Ya, okey. Pengertian dari segi bahasa menggantikan istilah mengerjakan haji untuk orang lain yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia dengan syarat-syarat tertentu. Niabah juga boleh dilakukan untuk ibadah umrah. Okey. Dia ada satu special lah dalam agama ni. Maksudnya apa? Ada bab berkaitan dengan niabah haji. Kamu kena ingat lah. Ni bahasa Arab ni. Niabah haji. Kena ingat istilah ni. Nanti orang sebut tak tahu pula. Kan ni yang Ustaz selalu sebut. Kita mengaji pendidikan Islam ke, pendidikan Quran Sunnah ke, syariah ke. Kita belajar tu kita akan guna seumur hidup. Ini bukan istilah ni nak pakai perisau je. Maksudnya sepanjang hidup kita akan dengar benda ni. Okey, jadi bab niabah haji ni special dia apa? Sebab dia ada dari segi istilah tadi lah. Yang pertama dari segi bahasa dia menggantikan. Maksudnya kita gantikan ibadah haji orang lain. Kan, dia tak macam solat. Solat ni kita tak boleh ganti solat orang lain. Kan, kot satu hari kita malah, kita pun kata Amir tolong ganti tak mayang. Aku malas lah nak mayang hari ni. Kan, contohlah tak boleh. Tapi haji ni dia ada bab boleh ganti. Tapi bukanlah sebab malas lah.
Ada sebab-sebab tertentu. Yang ni yang kita akan belajar hari ni lah. Okay, yang pertama istilah ni dia mengerjakan haji untuk orang lain. Kan, kalau kita buat haji untuk diri kita tak ada masalah lah. Ini niabah haji ni maksudnya ada satu bab dalam fiqh. Kita akan mengaji mengerjakan haji untuk orang lain. Sama ada tadi orang lain tadi masih hidup ataupun telah meninggal dunia dengan syarat-syarat tertentu. Dia ada syarat dia lah. Kan, maksudnya orang tu masih hidup pun boleh ganti untuk dia. Orang tu dah mati pun boleh ganti. Tapi ada syarat dia. Yang tu kita akan belajar lagi lah lepas ni. Okey, niabah juga boleh dilakukan untuk ibadah umrah. Jadi niabah juga untuk umrah pun boleh juga. Umrah sunat tu. Untuk umrah sunat boleh buat. Untuk haji memang boleh buat lah, sebab tu panggil niabah haji. Jadi untuk umrah pun boleh buat juga. Okey. Yang seterusnya, dalil keharusan niabah haji. Yang ni Ustaz nak bagi siapa? Siapa jangan baca ni? Anissa dah, Anissa? Saya? Anissa. Lagi Anissa sebut. Okey, terus. Saya baca Ya. Dalil keharusan niabah haji. Sabda Nabi SAW, An Ibni Abbas radhiyallahu anhu qala ja'at imra'atun min Ustaz. An Ibni Abbas radhiyallahu anhu tu agak. Hu'an tapi kenapa dia jadi radhiyallahu anha? Anha ke anhuma? Anhuma tu. Sebab apa anhuma? Saya tak tahulah. Apa maksud radhiyallahu? Ini nak bagi kamu ni ilmu tambahan lah ni, tak ada dalam buku kan. Apa maksud radhiyallahu anhu, radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma? Pasal apa makna dia di sini bahasa Melayu? Radhiya tu maksud dia apa? Sahabat, betul tak? Tak, memanglah sahabat. Makna dia apa? Berkata. Berkata Redha. Amir, mic kamu ni lah Amir, bising. Okey, orang lain lah respon. Radhiya ni tak apalah Ustaz bagi tahu terus lah, tidak ambil masa panjang. Nisa dah. Radhiya ni maksudnya apa dia? Semoga Allah meredai ke atasnya. Nya tu bergantung pada lelaki, perempuan, dua orang lah. Kan, kalau radhiyallahu anhu, semoga Allah meredai ke atasnya. Nya tu siapa? Lelaki lah. Anhu. Kalau anha, ke atasnya perempuan. Radhiyallahu anhuma, ke atasnya, ke atas mereka berdua. Anissa? Ya? Sebab apa Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma? Semoga Allah meredai mereka berdua. Siapa yang berdua? Saya. Tak ada dengar kan? Ustaz mengaji you baru tahu macam ni. Maksudnya apa? Ibnu Abbas ni siapa? Nama dia apa Ibnu Abbas? Kalau kita terjemah ni, Ibnu Abbas ni anak lelaki kepada Abbas lah. Nama dia siapa? Abdullah bin Abbas. Kan? Siapa Abdullah bin Abbas ni? Sepupu Nabi. Abbas ni siapa? Pak menakan Nabi. Jadi sebab apa redha kepada Allah, sebab apa kita doakan untuk mereka dua orang? Untuk Abdullah dan untuk bapa dia Abbas. Itu yang kita baca radhiyallahu anhuma. Sebab dua-dua masuk Islam lah. Kan? Abdullah tu masuk Islam, ayah dia pun masuk Islam juga. Jadi kita doakanlah sahabat ni, bila dengar nama mereka, kita akan sebut Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kan? Umar radhiyallahu anhu, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab apa? Sebab kita apa? Kita doa ke Allah Taala supaya meredai mereka berdua. Siapa mereka berdua? Abdullah dan bapa dia Abbas. Boleh Anissa faham tak? Boleh faham. Boleh ni ilmu ni kalau bertanya jawab yang tu lah, sebab kita kan mengaji bahasa Arab kan. Kita kena tahulah radhiyallahu anhu, hu tu untuk lelaki seorang. Radhiyallahu anha, perempuan seorang. Radhiyallahu anhuma, bolehlah dua lelaki dengan perempuan, dua orang boleh.
ataupun perempuan ada 2 orang boleh, lelaki ada 2 orang pun boleh. Kan kita ngaji dhamir kan? Ya. Huwa huma, yang belakang tu dhamir yang belakang tu lah hu ha huma, hu huma hum, ha huma Benar. hunna. Kan ni ngaji Ustaz Faiz ni kan. Okey, sambung balik. Ustaz. Ya. Ada tak Amirah nak masuk? Dia tak ada nak masuk. Ada nak masuk? Salah. Ada tak? Tak ada bunyi pun. Ni Ustaz buka skrin cuba tengok. Tak ada kan? Tak ada. Tak apa Ustaz, saya abang ada. Cuba masuk lain. Kalau boleh masuk, tak boleh masuk, biasanya dia bunyi. Ni memang tak ada bunyi lah. Okey, sambung Nisa. Baca hadis tu lah. Ya. Hadis saja berapa minit dah. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala ja'at imra'atun min amal hajjatil wada' faqalat ya Rasulullah inna faridatallahi ala ibadihi fil hajji adrakat abi shaykhan kabiran la yastati'u an yastawiya ala ar-rahilati fahal yaqdi anhu an ahujja an qala na'am wa dhalika fi hajjatil wada'. Artinya, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, seorang wanita daripada suku Khatham datang kepada Nabi SAW dalam tahun Haji Al-Wada'. Lalu wanita itu berkata, wahai Rasulullah SAW, kewajipan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hambanya pada haji telah dikenakan kepada bapa saya dalam keadaan sudah tua. Tidak boleh menaiki kenderaan. Bolehkah saya mengerjakan haji baginya? Nabi SAW bersabda, ya, peristiwa itu terjadi ketika Haji Al-Wada'. Okay, last sikit bawah tu. Hadis ini secara jelas menunjukkan bahawa Rasulullah SAW memberi keizinan untuk melaksanakan haji secara niabah bagi orang yang tidak berkemampuan yang masih hidup. Okey, terima kasih Anissa. Okey, dalam hadis ni, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim ni, Ibnu Abbas ceritalah tentang ada seorang perempuan mai tanya kat Nabi lah. Kan, masa Hajjatul Wada'. Hajjatul Wada' ni maksudnya haji perpisahan. Sebelum Nabi wafat lah, kira Nabi sempat kita kata buat haji sekali dan haji itulah haji yang terakhir. Dan kita duk apa yang umat Islam kita lakukan pada zaman lalu ni kita ambil pada haji wada' ni lah. Haji yang terakhir Nabi. Sebelum lepas tu kira tahun depan tu Nabi tak ada dah lah sebab Nabi dah wafat dah. Kan. Jadi wanita ni tanya sebab apa? Dia tanya ayah dia. Dah sangat tua dah lah. Kan, jadi tak boleh naik kenderaan, kan, payah maksudnya tak boleh nak pergi. Kan, jadi Nabi apa? Nabi bagilah, Nabi bagi ganti kan. Iaitu sebab tu kat bawah ni ditulis pun hadis ni menunjukkan tentang keizinan. Nabi memberi keizinan untuk melaksanakan haji secara niabah. Maksudnya boleh ganti, secara gantilah. Maksudnya yang dalam hadis ni anak dia lah tolong buat lah untuk dia. Pakcik ni, kan, anak dia tolong buat. Tapi ada syarat yang pertama kita akan detail lagi lah, iaitu bagi orang yang tidak berkemampuan yang masih hidup. Ini dalilnya untuk orang yang masih hidup dan dia tidak ada kemampuan nak pergi buat. Kan? Sebab tu kalau kamu perasan, bila daripada dulu kalau kita hafal rukun Islam, kan, mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan salat, berpuasa di bulan Ramadan, kan, bayar zakat, kan. Kalau sebut haji pada haji bagi siapa yang berkemampuan. Dia mesti ada syarat berkemampuan. Kan? Sebab apa? Sebab dia melibatkan perjalanan yang jauh, melibatkan harta, melibatkan kenderaan dan macam-macam lah. Okay, nanti kita akan detail lagi. Okay, terus. Tak tanya hadis tu saja pun dah ambil masa dah. Ni Ustaz Turis lah, Ustaz Niri terang Turis lah. Dari segi hukum, ni canggih sikit lah kamu punya syllabus baru ni. Kalau tak salah Ustaz, syllabus selama tu dia terus ambil jumhur je. Kan? Ini dia ada khilaf sikit, dia bawa khilaf. Kan? Para ulama berbeza pendapat mengenai hukum niabah haji. Kan? Maksudnya apa? Ganti haji untuk orang lain ni nak buat. Okay? Yang pertama jumhur ulama. Jumhur ni maksud dia majority. Majority para ulama daripada mazhab Hanafi, Syafi'i dengan Hanbali. Ni 3 mazhab lah.
Yang sebelah kiri ni ulama mazhab Maliki saja. Okey. Dari segi jumhur, apa hukum dia berkata? Apa pendapat dia? Dia berkata mengharuskan niabah haji bagi orang yang masih hidup dalam keadaan dia tidak mampu untuk mengerjakannya sendiri atau bagi orang yang telah meninggal dunia. Jadi yang pertama kat sini pada kalau naik soalan, kalau dia tanya jumhur, maksudnya apa? Diharuskan niabah haji. Dia bukan sunat. Kan dia tak sebut gini. Kalau sunat ni kita bincang kat bawah ni pendapat yang awal tu. Maksudnya diharuskan. Maksudnya diharus ni maksudnya nak buat boleh, tak mau buat pun boleh lah. Tu harus, masuk haris. Kan benda harus. Okey. Jadi harus niabah haji bagi orang yang masih hidup dalam keadaan apa? Dia tak mampu nak kerjakan sendiri. Jadi dia boleh gantikan orang lain. Ataupun bagi orang yang telah meninggal dunia. Kan dah mati dah, nak buat haji lah. Tak ada nak buat haji kan. Okey. Yang kedua, menurut mazhab Syafi'i, niabah haji adalah wajib jika seseorang itu tidak mampu untuk menunaikan haji dengan sendiri disebabkan sakit yang tiada harapan sembuh atau terlalu tua tetapi dia mempunyai wang yang mencukupi untuk mengupah orang lain mengerjakan haji bagi dirinya. Ni contoh apa? Contoh situasi orang yang kaya tapi dia sakit. Sakit dia tak ada harapan nak sembuh dah. Kan mungkin kira tanya doktor kata memang lumpuh dia ni memang tak boleh lega dah. Ataupun orang tua yang memang memang tua, sakit tua. Kan orang tua yang sakit tua ni memang takkan muda dah lah. Kan memang dia tua dah. Dia sakit pun sebab dia tua. Kan? Jadi untuk situasi macam ni, mazhab Syafi'i kata apa? Wajib gantikan buat niabah haji untuk dia. Tapi dengan syarat apa? Dengan syarat dia duit banyak lah. Dia ada duit. Dengan syarat dia ada duit yang cukup untuk upah orang buat haji. Kalau dia sakit, tak boleh buat haji, duit pun tak ada, tak jadilah, tak jadi wajib lah. Kan? Tapi niabah ni untuk mazhab Syafi'i ni, syarat dia mesti, kalau wajib ni dia, orang tu sakit, tak ada harapan nak sembuh, ataupun terlalu tua, dan dalam masa yang sama, dia ada duit. Okay. Itu yang kedua. Yang ketiga pula, niabah haji juga wajib ke atas orang yang meninggal dunia dalam keadaan dia telah cukup syarat-syarat tetapi dia tidak sempat menunaikannya sehingga wafat. Upah haji wajib diambil daripada harta peninggalannya sebelum hartanya diagihkan kepada ahli warisnya. Okey, yang ketiga ni pula apa? Wajib juga bagi orang yang meninggal dunia. Okey, dia mati dan dia cukup syarat. Contoh cukup syarat ni paling simple zaman law ni pada. Maksudnya dia dah naik nama dah dekat tabung haji. Kan? Katalah ni minggu depan nak pergi buat haji lah ni. Contohlah tahun ni tak boleh buat haji kan sebab Covid. Katalah minggu depan nak pergi dah. Minggu ni dia meninggal. Dia tak sempat. Padahal apa? Duit dah ada, semua cukup syarat lah. Tunggu masa je nak pergi Mekah esok ni. Minggu depan. Kan? Jadi dia meninggal sebelum sempat dia pergi. Jadi pada wajib juga ambil duit dia sebelum harta bahagi bak faraid untuk harga harta pusaka. Maksudnya ambil siap-siap untuk apa? Untuk upah haji. Okay, untuk bayaran upah haji lah. Kan? Ni contoh situasi yang ketiga. Jadi ada tiga lah kat sini jumhur ni. Pertama, harus bagi orang yang tak mampu. Kan? Kalau mazhab Syafi'i tadi detail sikit lah yang kedua ni. Kan? Sama juga yang ketiga. Maksudnya apa? Wajib juga bagi orang yang meninggal. Okey, itu jumhur. Yang kedua pula, ulama mazhab Maliki pula. Niabah haji tidak sah sama ada bagi orang yang masih hidup ataupun yang telah meninggal dunia. Kecuali jika orang yang meninggal dunia itu mewasiatkan supaya dilakukan haji untuknya. Walau bagaimanapun, hukumnya adalah makruh. Ulama mazhab Maliki berpegang kepada kaedah asal ibadah iaitu tidak boleh berlaku niabah dalam ibadah badaniyah seperti salat. Okey, ni mazhab Maliki. Maliki bagi dia apa? Bukan boleh buat. Tak harus, kira tak sah. Kan? Kira niabah haji ni bagi mazhab Maliki tak sah. Apa kena ingat yang itulah.
Walaupun masa orang tu masih hidup ke ataupun meninggal dunia. Kan? Tapi kalaulah dia sebelum dia meninggal, dia wasiat suruh buat haji kat dia. Yang tu sah. Tapi tetap dia punya hukum dia makruh. Maksudnya tak digalakkan juga walaupun dia wasiatkan. Makruh. Kan? Kalau tak ada wasiat, memang tidak sah. Maksudnya tidak sah ni tak boleh buat. Kalau berganti, kalau orang berpegang dengan mazhab Maliki, dia pergi buat apa? Dia buat upah haji untuk ayah dia ke, kan? Maksudnya tak sah lah pada pandangan dia pun. Tak sah. Okey, setakat tu boleh faham tak hukum? Hukum ni lah complicated sikit. Asal benda lain tak ada ni sangat lah. Dia tak payah pun. Abang kena tinggal lah 3 peringkat ni lah. Yang jumhur tu kena tinggal 3 poin utama ni. Yang ulama mazhab Maliki pula ingat ada 2 jugalah poin ni. Ada soalan tak? Syafiqah. Ada Syafiqah? Ada tu Syafiqah. Syafiqah tak respon pun. Syafiqah, ada Syafiqah? Ada. Farah ada Farah? Ada. Farah laju. Faham tak Farah? Faham. Faham. Okey, faham. Terus Boleh terus Boleh. Okey. Dah panggil Farah dah lalang. Farah baca lah Farah. Okey. Kan Farah baca dah tadi? Tak macam Belum kan? Okey. Syarat-syarat Ya. Syarat-syarat niabah haji. Antara syarat-syarat sah niabah haji ialah syarat orang yang dilakukan niabah haji untuknya. Telah cukup syarat-syarat wajib mengerjakan haji, tidak mampu menunaikan haji dengan sendiri kerana sakit, terlalu tua atau meninggal dunia. Bagi orang yang masih hidup, ketidakmampuan mestilah berterusan sehingga meninggal dunia. Okey, stop jap. Okey. Ni syarat apa? Syarat sah ni. Maksudnya kalau tak cukup syarat ni tak sah lah. Kalau ganti haji untuk orang pun. Upah haji, badal haji, niabah haji, istilah yang kita gunalah kan. Maksudnya kalau tak ikut syarat ni tak sah. Maksudnya ni syarat untuk apa? Yang pertama ni syarat orang yang dilakukan niabah haji untuk dia. Maksudnya pakcik yang tua tadi itulah. Apa syarat pakcik yang tua tadi? Ataupun apa syarat orang yang sakit tadi? Apa syarat apa? Orang yang meninggal tu. Okey, itu yang Farah baca tadi. Yang pertama dia telah cukup syarat-syarat wajib mengerjakan haji. Maksudnya apa? Cukup lah maksudnya dia ada duit, dia ada kemampuan kan. Dia ada cukup syarat. Okey. Yang kedua tidak mampu menunaikan haji dengan sendiri. Dia tak boleh cuma apa? Dia tak mampu dari segi fizikal dia. Maksudnya dia tak larat sebab apa? Dia sakit, terlalu tua ataupun tak sempat nak buat macam tadilah. Dia meninggal dunia. Kan? Duit ada. Kan? Maksudnya dia tak ada kemampuan dari segi fizikal. Yang ketiga bagi orang yang masih hidup, ketidakmampuan mestilah berterusan sehingga meninggal dunia. Maksudnya kalau ini kena penyakit yang boleh lega, tak boleh buat niabah haji lagi lah. Sebab mungkin lagi 5 tahun ke penyakit dia lega. Boleh dia buat haji. Maksudnya kita kena pastikan orang yang sakit tadi memang dia ketidakmampuan dia mestilah berterusan. Maksudnya dia tak ada harapan sembuh. Maksudnya kalau lumpuh tadi, memang lumpuh seumur hidup lah. Tak boleh lega dah. Jadi syarat tu, syarat yang ketiga. Okey, terus. Syarat orang yang melakukan niabah haji, baligh, berakal, telah mengerjakan haji untuk diri sendiri, mendapat keizinan untuk menjadi wakil mengerjakan haji bagi orang yang masih hidup, berniat untuk melakukan haji untuk orang yang diwakilinya, berniat ihram di miqat orang yang diwakilinya atau miqat yang lebih jauh. Okay. Syarat ni syarat apa? Syarat orang yang nak ganti tu. Syarat orang yang nak melakukan niabah haji. Kan? Bukan orang yang sakit tadi, ni orang yang nak tolong ganti. Apa syarat dia? Mestilah baligh. Dah baligh lah, tak boleh budak-budak pula pergi ganti kan. Lepas tu berakal, tak boleh gila lah.
Okay. Yang ketiga apa dia? Telah mengerjakan haji untuk dirinya sendiri. Kan contoh kita kata syarat ni orang anak sendiri boleh buat lah. Kan contoh kita kata nasuha kan. Nasuha nak buat niabah haji dekat ayah. Contohlah kan, dekat ayah tak ada nak buat. Jadi nak buat syarat daripada nasuha sendiri mesti kena buat haji untuk diri dia sendiri. Niabah haji ni kita tak boleh niat untuk ramai orang. Kita tak boleh niat apa? Tahun ni aku nak pergi buat haji lah. Aku nak niat sekali lah niabah haji untuk ayah aku. Tak boleh. Dia satu kali haji, satu kali kita buat haji untuk diri kita ataupun kita wakilkan untuk orang lain. Satu musim sekali buat untuk seorang je. Kalau boleh buat banyak seronok lah, orang menega lah. Kan orang nak pergi buat Mekah tu duk buat niabah haji kan. Kadang-kadang selalunya pelajar-pelajar Arab Saudi lah, mereka rajin buat niabah haji sebab mereka kan mengaji kat sana. Tiap-tiap tahun mereka buat haji. Biasanya tahun pertama je mereka buat haji. Tahun kedua mereka akan tolong upah haji untuk orang. Mereka akan tolong buat badal ataupun niabah haji untuk orang lain. Mereka dapatlah sedikit bayaran sebab mereka tolong buat haji untuk orang. Tapi boleh apa? Satu kali buat haji boleh sekali untuk seorang je. Ini samalah. Syarat dia yang ketiga ni telah mengerjakan haji untuk diri sendiri. Maksudnya nak ganti kat orang, kita dulu kena buat untuk diri kita. Yang keempat, mendapat keizinan untuk menjadi wakil mengerjakan haji bagi orang yang masih hidup. Maksudnya apa? Kena dapat keizinan lah. Tak bolehlah pandai-pandai kita nak buat. Kena tanya apa? Kena tanya orang tu dulu. Kena minta izin dia dulu. Okay. Yang seterusnya, berniat untuk melakukan haji untuk orang yang diwakilinya. Okay, masa buat haji tu mesti kena niat lah. Kan, buat haji ni untuk orang yang kita wakilkan tadi. Yang kelima, berniat ihram di miqat orang yang diwakilinya atau miqat yang lebih jauh. Kan, maksudnya miqat ni, Ustaz tak tahu, Ustaz kamu ingat ke tak? Kita ni kelas ngaji secara berdepan ni rasa tak mengaji lagi, buat haji tau. Ustaz bagi bahan je lah kot itu. Betul tak? Kan mengaji ke sebelum ni sikit? Ingat tak? Siapa ingat? Bab haji dan umrah ada buat nota tapi kita tak belajar. Tak bincang lagi lah. Satu-satu tak pernah tak? Ustaz rasa Ustaz kongsi video gitu je kan? Kan macam mana? Ya. Kan tak pernah masuk tu? Ustaz pernah masuk Ustaz ke? kongsi video je. Pernah lah, masuk Bahaji. Cuma tak habis? Habis tak? Tapi dalam kelas tak biasa belajar lagi dengan Ustaz. Dalam Google Meet? Google Meet pernah dulu awal bulan. Pernah dah. Habis tak? Tak habis. Tak habis? Tapi ada buat nota. Ada buat nota. Tak apa. Nanti kita undang sikit lah. Nanti kita undang sikit bila-bila ni. Kita undang balik. Okey. Jadi kalau hampa tak belajar, itu payahlah nak ingat ni. Kan? Miqat ni maksudnya tempat apa? Dia nak buat haji atau umrah ni, kita nak pergi. Kita bukan pergi. Kita kena berniat dekat miqat. Miqat ni dekat luar daripada Mekah lah. Dia ada tempat-tempat dia. Kalau hampa buka balik dalam buku tu ada lah miqat ni. Miqat ni ada dua lah. Miqat zamani dengan miqat makan ni. Maksudnya miqat ni tempat yang untuk kita niat. Kalau miqat zamani ni, kalau kita duduk belah Malaysia ni, dia ada tempat dia lah. Kalau hampa buka dia akan ada lah dalam tu. Zulhaifah, ada Ya Lamlam, ada nama-nama tempat ni. Jadi maksudnya kita nak niat tadi kena tengok lah. Kalau kita ganti orang Malaysia, kita kena niat dekat tempat miqat yang untuk orang Malaysia lah. Kan kalau kita nak kita buat niabah haji untuk orang Yaman contoh. Maksudnya kita kena niat dekat miqat yang belah Yaman lah. Itu nanti tak apalah, kita hurai kemudian lah kalau ni. Kan. Okey, ni syarat-syarat bagi niabah haji. Ada dua lah ni. Maksudnya orang yang dilakukan niabah haji untuk dia dan juga syarat orang yang melakukan niabah haji. Okey, terus nak habis dah sikit je, tak banyak pun tajuk ni. Pendek je. Okey, kepentingan niabah haji dalam kehidupan. Okey, memberi peluang kepada orang yang sakit atau meninggal dunia untuk menunaikan kewajipan kerana mereka tidak mampu melakukannya dengan sendiri. Kan inilah apa sebab apa pentingnya niabah haji ni. Pertama, dia bagi peluang lah kepada orang yang sakit ataupun orang yang meninggal dunia yang tak sempat nak buat. Kan? Sebab apa dia special sikit ibadah haji ni? Sebab ibadah haji ni dia sekali je semua hidup kita. Yang difardukan.
Yang diwajibkan sekali je. Sebab apa solat tak boleh? Solat ni kita bayang tiap-tiap hari, jenuh ganti. Kan? Puasa pun setahun sekali. Kan? Macam zakat pula dia lebih kepada kemampuan. Kalau duit gaji kita, duit kita kerja tak cukup dia punya nisab dia, kiraan dia, tak kena bayar zakat. Kan? Tapi haji ni memanglah ikut kemampuan juga, tapi ada sebab dia semua hidup sekali, jadi dia bagi peluang kat orang yang sakit ataupun orang yang meninggal dunia, bolehlah orang lain tolong ganti buat haji untuk dia. Okay? Yang kedua, mengeratkan hubungan silaturahim dan kekeluargaan antara ahli keluarga. Ni dia. Ni kalau anak buat untuk ayah, anak buat untuk mak, kan, kalau tak sempat nak buat ataupun ayah dia tak larat, sakit, mak pun sakit. Jadi tolong buat ni dia boleh mengeratkan hubungan silaturahim. Kemudian memupuk semangat kerjasama dan tolong menolong dalam melakukan ibadah dan kebajikan. Kan ni sebab apa? Sebab kita tolong kan. Sama-sama tolong. Yang keempat, menanam rasa prihatin dan kasih sayang kepada golongan yang tidak berupaya dan kaum kerabat yang telah meninggal dunia. Okay. Yang kelima, memberi peluang kepada kaum kerabat untuk berbakti kepada ahli waris yang telah meninggal dunia. Okay. Jadi boleh tolonglah dari segi niabah haji ni je. Yang agama ada peruntukan, maksudnya kita boleh tolong upah ataupun ganti ataupun badal haji untuk orang lain yang tak mampu, dari segi sebab apa? Sebab sakit dan juga sebab apa? Tak sempat nak buat sebab meninggal dunia. Jadi kita boleh ganti. Okey, yang terakhir. Ni macam tertukar ni dah. Ada ralat kot ni. Ustaz tak nak ngajak. Ustaz rasa biasa baca dah ni. Tapi Ustaz tak tanda. Syarat-syarat ni betul dah. Ustaz ni macam syarat juga ni, peluang bagi manusia untuk. Ni tajuk lain ni. Dekat kami ada falsafah. Dekat buku saya ada falsafah niabah haji. Siapa ada orang edit Kan buku baru? Buku baru memang dia tulis dah falsafah. Okay. Yang soft copy kat Ustaz ni cetakan lama lah maksudnya. Okay. Falsafah niabah haji ni. Ya. Nasuhah bacalah lalang dah. Falsafah niabah haji. Pertama, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia dengan memberikan rukhsah dan keringanan dalam melaksanakan ibadah. Yang kedua, peluang bagi rukhsah tu apa? Rukhsah tu lupa lah. Tu sebelah dia tu lah lebih kurang lah maksud dia. Dan apa tu? Keringanan dalam melaksanakan ibadah. Rukhsah tu maksud dia kelonggaran dan juga keringanan lah. Kan? Rukhsah kan. Okay, terus? Peluang bagi manusia untuk menyempurnakan rukun Islam yang kelima dan mendapat keredaan serta ganjaran yang besar daripada Allah. Okay. Jalan bagi umat Islam untuk berlumba-lumba dalam mendapatkan kebaikan dan menyumbang bakti. Okay. Lambang keprihatinan Lambang keprihatinan syarak terhadap golongan yang lemah dan tidak berdaya. Okay. Haji merupakan syiar Islam yang penting dan utama serta perlu diberikan keutamaan oleh golongan yang berkemampuan. Okay. Sebab dia memang haji ni antara kita kata ibadah yang berkaitan lebih kepada fizikal. Kan sebab apa, kalau kita pergi kan kita kena tawaf kan. Tawaf tu letih juga tu kan. Luah. Kena orang ramai pula, kita duduk makin jauh dengan kita duduk dengan Kaabah, makin jauh lah kita kena pusing. Kan lepas tu sa'i kan, Safa dengan Marwah tu pun jauh juga. Kan, lepas tu dari segi nak pi pula, kalau negara ni kita umat Islam ni seluruh dunia, nak pi tu melibatkan kos, nak pi duduk sana, nak kena sewa hotel, nak makan, tiket penerbangan, kan banyak benda. Jadi dia melibatkan aspek kewangan dan juga aspek fizikal. Sebab tu banyak bab kemampuan haji ni, selalunya para ulama dia selalu sebut dua tu yang utama lah. Satu pada kemampuan dari segi fizikal lah,
Kan kalau kita tak sakit, sihat semua ni boleh buat. Okey, yang kedua apa dia? Dari segi kemampuan kewangan. Mampu dari segi kewangan. Sebab apa? Sebab dia memerlukan perjalanan yang jauh dan memerlukan duit lah. Ustaz tak tahulah yang terkini ni kalau tabung haji kita ni. So itu tak salah dalam 10,000 kot, 9, 10, 11,000 gitulah untuk sekali pergi buat. Kan? Itu kita kata apa? Banyak jugalah kan 10,000 ni. Kan kalau orang yang kerja duit banyak tu okey lah. Kalau makcik kan yang kerja kain pagi makan pagi tu lambat jugalah nak kumpul duit tu kan. Tapi sesuai lah sebab dia seumur hidup sekali saja. Okey, ada soalan tak? Jelas tak? Ni apa haji ni apa? Syafiah nak respon tu. Boleh Syafiah? Boleh. Boleh. Nurin dah boleh Nurin? Nurin ada? Ya Ustaz, boleh. Boleh. Okey, Hidayah? Boleh Ustaz. Boleh. Syafiqah je tak menyut lagi daripada tadi. Syafiqah ada? Mic dia rosak ke? Oh, mic dia dia rosak. buka. Okey. Alian Najihah? Alian Najihah boleh? Boleh Ustaz. Okey, alhamdulillah. Okey. Boleh kita macam biasalah sikitlah, tak panjang pun ni. Quiz lah, okey. Get ready, quiz. Itu last siapa menang tu? Bukan Amir yang menang. Hidayah. Oh, Hidayah. Ustaz saja sebut Amir tu. Lah Amir mengaku nak menang. Ustaz, link dekat WhatsApp tau. Kat WhatsApp lah. Okey. Boleh. Kat chat pun tak masuk dulu. Kat chat tak masuk dah. Lepas tu nak WhatsApp lah. WhatsApp Ustaz kena hantar dekat kod. Hantar kod ni dulu. Kod Telegram. Okey. Siapa yang boleh ambil kat chat, ambil kat chat. Siapa yang tunggu WhatsApp, Ustaz hantar kat WhatsApp. Mana tu? Okey, kat WhatsApp dah masuk dah. Siapa nak yang kat WhatsApp boleh check kat WhatsApp. Okey, dah 3 orang dah. Dekat chat pun ada, kat WhatsApp pun ada. Kita ada apa ni? 9 orang. Dah 4 orang dah, tinggal 5 orang lagi. Tiga orang lagi, nah 6 orang dah. 7. Dia Nasuha, panjang lah. Ni taubat betul-betul ni. Alian Najihah, seorang lagi. Oh, Syafiqah boleh masuk dah. Okey. Siapa lagi seorang? Nasuha, Nisa. Amir, Syafiqah, Farah masuk dah. Oh, Farah dah. Farah dah ada. Nurin masuk dah. Nurin belum. Boleh Nurin seorang lagi. Nurin? Boleh tak Nurin? Yang Nurin terkeluar lah. Oh, Nurin keluar dah. Ustaz, ada lagi? Nurin tak boleh kot. Boleh kan? Kita mula lah. Nurin tak boleh kot, Ustaz. Okay, get ready.
Pukul 2 lagi nanti kafar. Okay. Belum. Belum. Lagi 25. Habis tutup.